Baik, Bulan Literasi Kewangan 2021, anjuran Jaringan Pendidikan Kewangan FEN akan berlangsung sepanjang Oktober dan juga kita melihat ia bagi meningkatkan kesedaran kewangan, menyediakan pendidikan dan juga nasihat kewangan di samping memelihara kesejahteraan kewangan rakyat Malaysia. Antara program yang disediakan termasuk mungkin sesi webinar, peraduan dan juga ruangan maklumat maya untuk kanak-kanak, pelajar, belia, orang dewasa juga, golongan pesara serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Dan bagi memahami lebih dekat antara program yang turut disediakan oleh peserta industri, kita bersama dengan Ketua Pegawai Strategi dan Saluran Digital FWD Takaful, Wan Ahmad Najib, Wan Ahmad Lutfi. Najib, terima kasih bersama kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali kita melihat kepada ini adalah bulan yang kita raikan. Namun inisiatif oleh FWD Takaful sendiri untuk membawa program celik kewangan ini di kalangan murid-murid seawal 7 tahun, saya difahamkan, guru-guru dan juga ibu bapa. Mungkin boleh diterangkan inisiatif ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada Islamani untuk menjemput saya untuk berkongsi mengenai literasi kewangan dan program-program yang kami tawarkan di bulan yang sangat penting ni. Kami di FWD bersama-sama mengarahkan strategi kami Arus Akademi menawarkan satu program induk bernama Fund for Life, di mana kami menyediakan pelbagai program dan inisiatif yang menyasarkan semua golongan yang penting dalam membina masyarakat yang lebih celik dan cerdik kewangan. Kita ada program untuk kanak-kanak seawal 7 tahun hingga ke 18 tahun. Kemudian kita ada juga program-program untuk guru-guru dan juga program untuk ibu bapa. Dan ini dilakukan secara interaktif dan berbagai-bagai medium yang kita sampaikan supaya mereka seronok dan belajar melalui setiap program yang kami lancarkan. Bagaimana untuk melihat dari sudut pandangan FWD Takaful sendiri kepentingan untuk memberikan pendidikan kewangan, kerana selama ini pun kita berusaha untuk memberikan pendidikan kewangan ini, kalau di peringkat Bank Negara itu sudah banyak dilaksanakan untuk memberikan kadar celik kewangan ini di kalangan rakyat itu lebih meluas untuk memahami pengurusan kewangan, tabungan dan sebagainya. Bagaimanakah perkara ini harus diteruskan dan kepentingannya pada masa kini, lebih-lebih lagi selepas kita melihat kesan pandemik COVID-19? Kita lihat, kalau kita tengok dalam setiap pengurusan kewangan ni, antara barrier atau pencabaran yang setiap individu lalui untuk pengurusan kewangan ni adalah sebenarnya pengetahuan pendidikan literasi kewangan ini. Dan kalau kita lihat daripada survey literasi kewangan 2020 terbitan Ringgit Plus bersama dengan jaringan kewangan jaringan pendidikan kewangan atau Financial Education Network, kita lihat rakyat Malaysia rata-rata lebih kurang separuh, lebih kurang 50% tidak berupaya untuk menyimpan sebanyak RM500 sebulan dan lebih kurang 19% tidak mempunyai apa-apa simpanan sebulan. Ini semua hanya boleh berubah kalau kita berikan pendekatan literasi kewangan yang lebih interaktif, yang lebih mesra kepada rakyat Malaysia. Dan di situlah kita cuba menerapkan pelbagai aktiviti-aktiviti yang boleh kita mula sejak awal yang boleh. Kita kata kalau nak melentur buluh tu biarlah dari rubungnya. Dan itu yang kita harus sediakan program literasi kewangan yang bersesuaian dengan setiap golongan masyarakat, tak kira muda atau tua. Itu adalah antara yang saya lihat daripada FWD. Kami lihat itulah kepentingan untuk mengadakan semua program-program literasi kewangan ini. Bagaimana untuk kita melihat bahawa pendidikan ini kita mahu sampaikan kepada mereka supaya mereka lebih tahu bagaimanakah mereka menguruskan kewangan mereka. Namun pada masa kini cabaran utama rakyat Malaysia kebanyakannya adalah gaji mereka yang mungkin lebih sedikit, turun sedikit, ada juga kehilangan kerja dan sebagainya. Mungkin mereka merasakan bahawa simpanan itu sukar untuk dilaksanakan kerana komitmen mereka juga sudah memakan sebahagian besar gaji mereka. Bagaimanakah mungkin pendidikan ataupun bulan kesedaran ini boleh melibatkan situasi sebegini untuk mereka faham apa yang mereka boleh lakukan? Okey. Kalau kita lihat, setiap manusia kita memang akan melalui berbagai cabaran, dan untuk menyediakan diri daripada untuk go through setiap cabaran ini adalah penting. Keadaan memang tidak menyangka seperti pandemik COVID-19. Kadang-kadang kita tidak bersedia dengan segala simpanan dan sewaktu dengannya. Dan apa yang kita tidak jangkakan mungkin berlaku. Pekerjaan, situasi kewangan dan sewaktu dengannya. Dengan itu yang penting untuk kita belajar dari awal bagaimana untuk memperuntukkan keperluan kewangan ini secara bertanggungjawab dan juga lebih baik supaya kita dapat memperuntukkan kepada yang lebih penting, kepada simpanan, kepada apa yang keperluan kita hari ini, dan juga untuk menyediakan apa-apa perlindungan
dalam ucapan oleh Menteri Kewangan Malaysia Yang Berhormat Senator Datuk Seri Tunku Zafrul baru-baru ini di Peresmian Bulan Literasi Kewangan, dia ada mengatakan mengenai akan kepentingan untuk membina jaringan keselamatan kewangan atau kita panggil financial safety net. Dan itu yang penting untuk kita terapkan di Bulan Literasi Kewangan ini supaya sekiranya apa-apa berlaku dan kita dah ada poket-poket kewangan yang sesuai untuk kita hadapi keadaan yang tidak menentu. Ini realiti kehidupan yang kita tidak dapat lari, yang hanya dengan melalui pengetahuan mengenai literasi kewangan yang kita dapat hadapi dengan lebih baik. Bagaimana untuk kita melihat bahawa ini disampaikan kepada golongan masyarakat tertentu? Kerana berbeza, mungkin penduduk di luar bandar itu cara dan juga pengetahuan mereka tentang pengurusan kewangan berbeza dengan siapa yang duduk di pinggir bandar dan juga bandar. Malah ada kalanya kita melihat di luar bandar itu lebih pandai menabung berbanding dengan yang berada di bandar dan sebagainya. Bagaimana program-program sebegini untuk reach out kepada mereka? Adakah ada medium tertentu? Kerana kalau gunakan atas talian ataupun secara dalam talian mungkin ada kesukaran perbezaan infrastruktur dan sebagainya untuk reach out secara lebih meluas dan sebagainya. Apa yang akan dilakukan? Kita mengambil approach atau pendekatan yang luas. Kita seperti kalau kita lihat pada semasa pandemik COVID-19, memang kalau kita nak jumpa face to face pun dengan bercara semuka tidak boleh. Maka dengan itu kita buat yang utamanya melalui atas talian. Kita ada di bawah program Faham For Life, kita ada portal Faham For Life dan segala webinar dan interaksi yang kita lakukan adalah melalui talian. Kita mungkin rasa yang golongan luar bandar ataupun golongan yang kurang upaya tidak mempunyai upaya untuk digital. Tapi kami telah melakukan beberapa program untuk melakukan ini melalui virtual juga. Dan alhamdulillah berjaya kami melalui beberapa program. InsyaAllah dalam bulan ini juga kami akan melakukan bersama dengan program Keluargaku Inspirasiku yang juga akan dijalankan secara virtual. Tapi ada juga bila COVID-19 ini terbuka, kita akan pergi melakukan secara bersemuka melalui berbagai program. Antara program yang lebih yang kita dapat lihat adalah program yang bersemuka secara interaktif dalam kumpulan-kumpulan yang kecil. Bila kita berinteraksi dengan golongan-golongan daripada setiap lapisan masyarakat ini melalui workshop dan juga simulasi literasi kewangan yang kita lakukan seperti dalam Camp Faham For Life bagi kanak-kanak dan juga program Keluarga Inspirasiku bagi dewasa. Selain itu kita juga ada melakukan secara pukar, kita keluarkan baru-baru ini online mobile virtual game atau macam virtual community kita yang kita ingin ubah cara orang belajar literasi kewangan. Kita nak wujudkan gamification dan cara belajar literasi kewangan yang lebih menyeronokkan. Dengan harap-harap melalui cara-cara ini orang ramai akan lebih, tak kira daripada luar bandar atau bandar, di mana-mana peringkat pendapatan akan lebih mesra untuk belajar mengenai pengetahuan literasi kewangan. Okey, bagaimana kita melihat sebuah syarikat takaful begitu komited sekali dalam pendidikan pengetahuan kewangan ini untuk seluruh lapisan masyarakat? Kenapa dan juga mengapa inisiatif ini diambil oleh sebuah syarikat seperti FWD Takaful sendiri? Kita tahu pendidikan untuk mengubah seseorang, keadaan kewangan seseorang itu bermula dengan pengetahuan mengenai literasi kewangan. Secara amnya itu sudah kurang. Tapi kalau kita lihat takaful itu sendiri ataupun insurans, itu adalah salah satu instrumen kewangan yang paling penting untuk, seperti saya kata tadi, untuk mewujudkan jaringan keselamatan kewangan itu. Tapi ramai di luar sana yang mempunyai salah sangka, salah faham, stigma dan tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi untuk mengubah ini. Di situlah kami lihat kalau kita nak ubah dan memperkasakan rakyat Malaysia dengan keupayaan untuk mengubah keadaan kewangan mereka dan mempunyai segala perlindungan kewangan yang penting, kita harus bermula dengan literasi kewangan dan meningkatkan kesedaran mengenai takaful. Di situ kami lihat, FWD Takaful, kami lihat ini adalah satu perkara yang harus di-address atau secara berstruktur dan secara committed supaya pengetahuan mengenai kepentingan takaful ini dapat disampaikan ke semua lapisan masyarakat sebanyak yang boleh.
Okey. Dan juga mungkin harapan terakhir antara program-program yang disebutkan tadi itu ada banyak sebenarnya. Bagaimana mungkin apa yang sasaran kepada untuk reach out kepada orang ramai, kalau orang ramai menonton pada ketika ini bagaimana mereka boleh sertai dan sebagainya. Um, bagi orang ramai, ambillah kesempatan bulan literasi kewangan ini. Adalah penting untuk kita belajar mengenai pengetahuan literasi kewangan. Bagi yang punya anak-anak, bagi guru-guru dan ibu bapa, boleh layari portal Fund for Life, fundfor.life untuk mengetahui mengenai pelbagai aktiviti-aktiviti kewangan, literasi kewangan yang ada pada bulan ini. Juga boleh pergi ke laman sesawang Financial Education Network, Financial Education Network, untuk melihat berbagai aktiviti yang disediakan oleh industri. Juga boleh mendownload aplikasi permainan virtual kami, komuniti kita, untuk melalui satu pengalaman yang berbeza dalam mempelajari mengenai literasi kewangan. Okey, Najib, nama yang sama dengan saya tapi kepakarannya berbeza. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini Wan Ahmad Najib, Wan Ahmad Lotfi, iaitu merupakan Ketua Pegawai Strategi dan Saluran Digital FWD Takaful, kerana meluangkan masa bersama dengan kita untuk mengulas dan juga melihat kepada bulan literasi kewangan ini dan juga inisiatif oleh FWD Takaful sendiri. Baik, sekian sahaja Niaga Awani untuk jam ini. Ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.